Menarik di MHI 31 Oktober 2022. Sarapan manisan di pagi hari, keenakan rasa donat susu, makanan tular yang boleh dinikmati tanpa mengira waktu. Media sosial menjadi platform demi meraih perhatian. Adakah ia menjejaskan emosi pencipta kandungan atau sebenarnya memberi kepuasan? Mari. Ini lain sikit lah tau. Okey tak okey tu? Okey ni, okey. Okey, apa yang awak tengah buat ni Rina? Pagi-pagi Isnin ni hujan-hujan ni. Nampak tak macam mana? Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada penonton Malaysia hari ini. Itu gimmick saja ya. Okey, bukan betul-betul ya. Bukan. Sampai kita dikelilingi oleh dua orang usahawan ini yang bersama kita di pagi hari Isnin di Malaysia hari ini. Kita mulakan dengan sarapan lah. Maklumlah kan hujan-hujan macam ni di sekitar ibu kota. Jadi pastinya ini kita nak kongsikan berkenaan dengan resepi donat yang tular pada ketika ini, Rena. Donat bukan sebarang donat, Hanif. Donat ini apa? Donat viral, susu. Donat susu. Bersama dengan Wani dan juga kita ada Mai. Hari ini akan berkongsi dengan kita bagaimana agaknya donat susu ini boleh viral. Selamat datang kedua-duanya. Betul. Ada gaya tak tadi? Ada. Memang ada gaya. Okey, tapi sebelum tu kalau boleh kita tengok kepada ketiga-tiga mereka ini kan. Hijau, biru, kuning. Cantik. Memang kenalah berdiri sebelah-sebelah. Sempat awak ya? Sempat. Okey, macam mana sebenarnya permulaan donat susu ni? Mungkin Wani boleh kongsikan? Okey, permulaan dia dulu kita orang kami nak buat cakui tapi tak jadi. Cakui tak jadi? Ya. Buat keras kan. Okey. Second time pun sama, keras. Lepas tu yang ubah kita buat donat. Buat donat ni viral. Itu kita teruskan sampai sekarang lah. Okey, dia viral sebab susu. Campurannya dengan susu lah. Kalau sebelum ni kalau kita lihat yang biasanya donat ni ditabur dengan gula. Ada juga yang celup dengan coklat dan sebagainya. Susu ni pertama kali lah kita dengar. Betul. Okey, kita nak tahu juga bila cerita tentang nak buat donat ni, dia kena ada kepakaran dia sendirilah. Sebab kalau salah adonannya boleh jadi keras. Ya, betul. Dan macam mana kita nak pastikan dari segi donat ni rangup di luar, isinya lembut di dalam? Dari sukatan. Sukatan Sukatan kena betul. Kalau tak memang akan keras, akan duh tak jadi. Kita pernah mengalami lah situasi tu. Okey. Mai, macam mana pula donat ni ada macam-macam warna ni? Jadi red velvet. Okey, red velvet yang merah tu. Okey. Biasa. Okey. Maksudnya itu lebih menarik perhatian lah ya. Saya rasa yang ni bolehlah diteruskan oleh Mai sebab saya tengok makin lama makin nipis donat saya. Okey, Mai boleh teruskan. Kalau kita nak lihat dari segi cara buatnya bukanlah sukar mana. Tapi nak pastikan bak kata Wani tadilah dari segi sukatannya tu kena betul. Okey, selain daripada donat biasa dan juga donat red velvet ni, apa lagi yang ada disajikan? Okey, kita ada air jugalah. Ada air jugalah dekat. Okey. Dan ini caranya, selepas baik saja dah goreng, terus kita taburkan dengan kita salut dengan susu. Dah salut dengan susu. Ini Hanif buat ni? Saya dengan coklat. Dia macam campur isa lah. Kan biasa kalau kita tahu donat kan memang disalut-salut kan. Tapi coklat cair. Ini serbuk ya. Wow. Macam mana boleh ada idea macam ni? Ini siapa punya idea sebenarnya ni? Mai ke Wani ni? Wani juga. Wani, banyak idea Wani. Itulah saya. Ada try. Ada perancangan ke kalau lepas ni nak tambahkan lagi perisanya selain daripada susu dan juga coklat? Itulah kita dalam perancangan lah untuk tambahkan flavor. InsyaAllah. Ini dah cukup kembang ke untuk kita goreng? Dia sikit lagi. Sikit lagi. Kena tunggu dulu lah. Kena tunggu dulu. Ini rupanya ya selepas disalut dengan susu. Awak dah berhenti ke ni? Sebab tinggal satu je tadi. Saya tak tahu pula boleh salut yang lain. Ini banyak kan ada. Saya di bahagian yang mencuba-cuba. Mencuba-cuba. Apa kata awak pula cuba uli? Saya cuba uli. Kita nak tengok juga kepakaran Hanif Miswan menguli donat ni. Apa ada hal? Kalau setakat main bola, foot golf tu semua tahu Hanif. Ya? Awak tambah-tambah ya. Tapi kalau di dapur ni saya belum pernah nampak lagi. Okey, biasa kita mulakan dengan bismillah lah kan. Macam mana kita nak buat dulu? Wani, sambil-sambil kita sadurkan dengan coklat dan susu ni, selain daripada ni kabarnya ada
kopi tadi. Ya. Dan kebanyakannya adakah ia juga dari idea Wani sendiri? Ya betul. Semua dari idea saya lah. Okey. Antara pilihan kopi untuk penggemar-penggemarnya, apa yang ada? Okey, kita ada kopi ais lah yang paling top best seller. Kita ada vanilla caramel juga. Dua-dua tu memang top lah. Okey. Dan di mana agaknya lokasi anda berniaga? Lokasi dekat Pandan Jaya. Boleh Waste Tom Yum Seafood L37. Nanti terus sampai. Berapa ringgit tu biasanya kalau orang jual ni? Sebab kita tengok dia macam-macam lah, meriah lah ya. Ini kita jual 5 pieces RM3. 5 pieces ni. 5 pieces RM3. 5 biji donat dengan harga RM3. Tak kisahlah red velvet, susu ataupun yang berperisa coklat ya. Hanif, okey ke tu Hanif? Saya rasa saya punya lagi okey. Okey, saya nampak gaya macam kita dah boleh goreng untuk kita tunjukkan kepada penonton kita ya. Okey, saya ambilkan ni boleh? Rina, hati-hati ya. InsyaAllah. Minyak panas tu. Bak menggoreng tu dah biasa. Dah biasa? Okey. Kita tengok yang biasa tu macam mana. Boleh ya? Boleh. Sebab dia memerlukan api yang perlahan dan juga dengan pantasnya. Untuk satu hari, berapa kilo tepung digunakan untuk membuat donat ni, Wani? Kita pakai 40 kilo tepung sehari. 40 kilo tepung menghasilkan berapa biji donat? 3,000 lebih donat. 3,000 lebih. Habis ke semuanya? Dah okey. Habis. Alhamdulillah. Masih macam mana tu Hanif keadaannya? Saya nampak macam dah okey lah. Awak nampak lah kan? Ada gaya tu. Ada gaya. Bulat ni macam saya buat tadi. Tak, saya memang konsep saya petak 4 segi. Saya ada cara saya tersendiri. Baik. Saya ada gaya saya. Saya tak pertikaikan cara awak. Tak semua orang kena sama ya. Itu kita kena maklumkan. Okey, sepatutnya kalau kita lihat api kalau dah cukup ya memang pantas dia masak Awak lari kenapa? Tak, dia jadi kembang macam tu Saya seronok pula tengok. Ini sebab apa? Dia dah masak, dia Okey, akan kita kembang. uji. Kenapa dia kembang? Kerana pemprosesan. Kenapa ya, Rina? Kerana bahannya ada yeast. Okey. Betul tak? Betul. Nampak tak ni? Tapi dia tak boleh selalu kali lah. Dia kena sekali saja. Sekali. Okey. Ini lepas ni kita dah boleh angkat Ya. Okey. Ada mangkuk untuk kita ni? Tinggal. Ada tak? Kenapa Atau macam kita lembik alihkan ni saya boleh? Boleh. Alihkan ke sini. Okey, cantiknya donat yang saya goreng ni Hanif. Saya rasa Bulat. Elok. Tapi bukan yang awak adun kan? yang saya bulat-bulatkan tadi tu. Inilah hasilnya. Boleh angkat ke ni? Boleh. Boleh ya? Ui, cantiknya color. Belum. Belum sikit lagi. Oh, sikit lagi. Tak sabar. Tapi Rina, apinya memang kena kecil sebegitulah ya. Betul. Sebab kita tak boleh api yang kuat. Tak. Kita kena Wani yang jawab, bukan awak yang jawab. Tadi jangan sebut nama saya. Awak jangan macam-macam ni. Saya macam okey Rina. Okey Wani, kenapa ya apinya kena kecil? Sebab nak bagi dalam masak. Okey, ni saya rasa dah boleh angkat ni. Okey dah. Supaya ia dan sekata lah. Ya, betul. Mak. Jangan macam tu. First sebab time. First time katanya. Adik tak payah gelak saya ni. Ni bayar kepit lagi mudah. Boleh kita ulang abang kameraman tu kuatnya dia gelak. Boleh kita ulang part yang tadi tak Rina? Part. Saya cari penyepit ni tadi Okey. tak jumpa. Betul. Biasa kalau nak angkat dengan penyepit. Kan senang ni. Cantiknya gorengan ni. Kenapa susah saya nak tekap tadi? Ni tak boleh lagi kan ni? Tak jadi bulat. Tebal sangat tu ni. Saya murah hati. Okey, sepatutnya adakah saduran untuk coklat dan susu ni perlu dibuat sewaktu ia masih panas? Ya. Betul. Sebab kita nak bagi dia melekat. Okey, jadi kita boleh buat Yang bulat. Jaga-jaga panas. InsyaAllah. Nampak tak? Okey, kita boleh. Baru boleh angkat. Baik, ini cara yang paling pantas lah cantiknya gebu lah. Bulat dan gebu. Okey, panas-panas macam tu nampak lagi sedap Rina. Kan? Nak rasa? Tak, awak dah buat, dah goreng. Silalah. Saya ambil yang coklat. Okey, perancangan selepas ni bagaimana Wani, Apa lagi? Apa lagi selepas ni? InsyaAllah kita akan buka peluang perniagaan lah kepada usahawan-usahawan yang nak nak mengembangkan lagi lah. Betul. Okey. Wow. Tapi dari segi perisa memang tak nak tambah dah. Perisa insya-Allah kita akan ada next term pula lepas ni. Okey, itu menarik lah. Tu kita makan. Okey.
Kalau nak tengok ke IG ke media sosial ke ada? Ada. Ada. Apa dia? Facebook Donut and Coffee. Donut and Coffee. Okey. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Wani dan Mai hari ini untung belajar buat donat susu, donat coklat. Apa ni? Ini saya punya. Kenapa dia tak bulat di belah sana? Sebab tu saya tunjuk yang belah sini je. Baiklah. Apa-apa pun kami harapkan perkongsian hari ini bolehlah memberi idea untuk anda bersarapan pagi yang belum bersarapan seperti ini. Betul. Kan nanti selepas ni kita akan kongsikan lebih banyak perkongsian, tapi kita nak cabar dululah untuk rasa. Saya tak boleh, tangan saya dah melekat. Ya, saya rasalah ya. Yang mana yang panas tadi yang ni? Wow. Ya, Hani rasa susu. Tapi yang viralnya yang susu. Ya, viral susu. Kan sambil sebelah tangan saya pegang yang ni, sebelah ni saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panas yang. Lembutnya. Betul. Kita berteriak seketika sambil kita habiskan donat ni. Jangan ke mana? Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Sementara Rina sedang menghabiskan semua donat yang ada di luar sana, kita nak teruskan perkongsian. Ini berkaitan dengan Majlis Pemulihan Negara. Umum mengetahui bahawa kita semua menghadapi satu krisis global berkaitan dengan kesihatan, ekonomi dan sebagainya. Jadi penubuhan Majlis Pemulihan Negara ini pada Julai 2021 sangat penting bagi memacu kembali pemulihan negara kita ke arah dan juga landasan yang lebih baik. Untuk itu, kita nak mengalu-alukan kehadiran Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pemulihan Negara ke Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Tan Sri. Terima kasih, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin kita boleh mulakan dengan selaras penubuhan MPN Majlis Pemulihan Negara ini pada Julai 2021. Apakah sebenarnya objektif dan peranan sebenar MPN ini, Tan Sri? Pada awalnya ialah MPN punya peranan untuk membawa ekonomi negara, masyarakat negara keluar daripada belenggu COVID-19 pada awalnya. Dan kita telah berjaya. Sekarang kita peringkat untuk memulihkan ekonomi dan sosial. Dan peranan kami adalah bentuk advisory, nasihat. Kita jumpa pakar-pakar, kita jumpa profesional dan bidang itu penyidik-penyidik, dan kita bentangkan isu-isu yang berkaitan dan cadangannya kepada pihak kabinet untuk keputusan selanjutnya. Jadi advisory role. Dan tujuan untuk menasihatkan itu saya kira suatu peranan yang sangat penting. Dan mungkin boleh kongsikan tentang nasihat, advice yang telah diberikan kepada kerajaan terutamanya? Banyak juga. Pada mulanya majlis ini dipengerusikan oleh yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul. Jadi pada peringkat pertama ialah untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan COVID-19. Dan kita berjaya telah mengatasi segala masalah berkaitan dengan COVID-19. Seperti dari segi inoculation dan sebagainya, dan juga mengambil tindakan seperti quarantine, PKP dan sebagainya. Tapi kita sampai ke peringkat sekarang dah bukan lain daripada pandemik, menjadi endemik. Dan kita pula terpaksa mengatasi masalah yang disebabkan oleh berlakunya kegawatan pandemik. Misalnya dari segi ekonomi dan sosial dan sebagainya. Jadi kita peringkat ini sekarang. Jadi kita menitik beratkan isu-isu yang berkaitan dengan industri kecil, sederhana dan sebagainya. Isu buruh, kekurangan buruh, tenaga buruh dan sebagainya. Isu bekalan makanan, isu infrastruktur, dan juga penting, tak kurang penting, ialah isu berkaitan dengan industri pelancongan. It's very important. This is a quick take ataupun low-lying fruit that very important dalam usaha untuk mencapai pemulihan yang lebih mantap. Itu sangat penting. Ya, betul. Dan kita melihat kepada pemulihan itu sendiri, satu perkataan yang kalau saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya akan rasa macam bimbang pun ada, tetapi lega pun ada dalam masa yang sama pada pemulihan negara kita. Tan Sri melihat kepada setiap nasihat yang telah diberikan ini kepada kerajaan ataupun kabinet, yang mana memberikan impak paling besar kepada kita sekarang ini? Pendapat saya yang paling berkesan ialah pembukaan ekonomi balik semula. Itu pada 1 April. Walaupun kita mencadangkan lebih awal, tapi kabinet dalam kebijaksanaannya telah melaksanakan 1 April. Dan dengan itu banyak peluang-peluang ekonomi dan pekerjaan dapat diwujudkan
dan ditingkatkan semula supaya beban mengatasi pemulihan itu bukan hanya pada kerajaan, tapi sistem ekonomi sendiri memberi peluang pekerjaan dan pendapatan. Menurut saya itu adalah amat penting selain daripada pencapaian dalam bidang kesihatan, kesihatan awam. Dan Tan Sri melihat kepada antara isu-isu lain yang mungkin boleh dibangkitkan juga yang perlu kita sama-sama teladani dalam memacu pemulihan ini, Tan Sri? Satu perkara yang belum selesai ialah bagaimana kita nak mendapat balik lost education. Pasal apa? Masa PKP itu lebih kurang 20 bulan. Mana budak-budak belajar dengan cara online dan sebagainya. Mungkin kesannya tak berapa sepenuhnya berbeza dengan physical attendance in school dan sebagainya. Jadi ini pihak kementerian saya tengah berusaha bagaimana mengatasi itu perkara penting. Pasal dia mempunyai long term effect kepada pelajar-pelajar kita. Daripada darjah 1 meloncat darjah 3 contoh. Betul. Atau yang tingkatan 3/5 contoh kan. Ini Kementerian Pendidikan. Tapi bagi saya ialah memandangkan bahawa pembangunan ekonomi penuh dengan apa dipanggil ketidakpastian, uncertainty. Jadi ada orang mengatakan tahun 2023 ini mungkin menjadi tahun yang lebih mencabar pada perancangan ekonomi negara. Bagaimana kita memantapkan ekonomi negara supaya kita boleh mengurangkan kemungkinan kesan negatifnya daripada fokus yang kata tahun 2019 tak berapa mantap. Jadi bagaimana kita mengatasi. Jadi itu kita terpaksa memantapkan ekonomi dan Kaunsil menitik beratkan supaya pengambilan pekerja asing itu dipercepatkan. Kita dah meneruskan lebih ke 400,000, yang datang baru 70,000. Dan sebagainya itu penting. Pasal apa? Industri kita masih banyak labor intensif. Walaupun jangka panjang kita tak mengharapkan kepada industri pekerja asing. But in the medium term, dalam masa sederhana dan singkat, kita masih perlukan mereka. Macam industri pembinaan, itu labor intensif. Industri elektronik masih labor intensif. Pelancongan labor intensif. Jadi kita menitik. Dan kedua ialah bagaimana industri sederhana, medium dan kecil perlu dibantu kerana mereka terjejas lebih kurang 20 tahun, 20 bulan tak ada kerja. Tiba-tiba buka dalam 4-5 bulan, tak terbayar hutang sebenarnya. Jadi perlukan sokongan. Kerajaan dah membantu tapi perlu dipertimbangkan apa lagi yang boleh dibantu. Kerana ini adalah penting. Industri kecil sederhana merupakan dapat 98% lebih kurang berjumlah institusi komersial negara ini. Tapi sumbangannya kepada ekonomi lebih kurang 33-34% berbanding negara barat lebih kurang 55%. Dan ini sumber kepada keusahawanan, potential area of entrepreneurship development dan boleh dimajukan menjadi satu industri yang kukuh negara, mid-tier industries contoh. Jadi kita terpaksa fokus. Pelancongan adalah low-lying fruit. Kita mesti bantu. Pasal kita dah ada aset seperti pantai yang baik dan sebagainya yang orang boleh datang. Dan beberapa tempat ikut pelancongan juga menarik. Masih boleh kita majukan semula. Tan Sri melihat kepada saya nak sentuh berkaitan dengan cabaran 2023 terutamanya kenaikan harga barang, inflasi, ekonomi. Dan Tan Sri juga ada menyebut berkenaan dengan perkara itu. Jadi bagaimana sebenarnya untuk meminimalkan kepayahan yang bakal dihadapi oleh rakyat ini melalui Majlis Pemulihan Negara? Majlis Pemulihan Negara menitik beratkan security makanan. Kenaikan harga barang ini penting, macam harga ayam, harga telur dan sebagainya penting. Ini adalah makanan utama. Begitu juga bekalan makanan yang diimport. Kita import lebih kurang 80,000 juta lebih kurang mengalir keluar. Kita terharap kepada import sekarang. Kita mesti adakan usaha yang mantap supaya kita boleh kurangkan import makanan khususnya dan juga bahan-bahan input untuk industri makanan. Misalnya, ini adalah penting. Kalau kita import semua sekali, susah nanti. Ini strategik, isu strategik negara contohnya. Tan Sri, mungkin di dalam satu perkara lagi iaitu keterangkuman sosial ataupun social inclusivity juga antara perkara yang diberikan oleh MPN yang perlu diambil berat dalam beberapa perkara ini, Tan Sri. Ini penting. Kita titik beratkan keterangkuman atau social inclusion, very important. Kita tak mahu ada satu masyarakat yang terpinggir atau dipinggirkan oleh sistem ekonomi. Kadang-kadang sistem ekonomi kita menitik beratkan bandar, apa dipanggil urban based planning. Secara tak langsung pasal satu bandar ni dia very organised. Very organised, very structured. Dia more vocal. Dia mau dia express dia concern. Orang luar bandar macam mana, kawasan Sabah, Sarawak, kampungan macam mana. Somebody must articulate their concern. Somebody mesti memperjuangkan. Jadi MPN menitik beratkan tentang orang yang terpinggir ni, bagaimana kita nak bawa dia masuk dalam sistem ekonomi, aliran
perdana. Betul. Supaya dia dapat dibantu misalnya. Jadi antara nasihat-nasihatnya Tan Sri untuk dipacu perkara ini? Ya, segi soal pemakanan, jadi mana kalau boleh negeri-negeri yang banyak tanah tu berilah apa kata orang peluang-peluang untuk tanaman-tanaman bahan makanan digalakkan. Industri-industri kecil, juga industri-industri bisnes seperti hawkers dan sebagainya, kalau boleh digalakkan lagi pasal cari kawasan-kawasan lapang kerjaan tempatan, dia bagi peluang pada mereka. Ini sumber pendapatan. Kalau pendapatan tak ada, bagaimana nak bagi makan pada keluarga dan anak-anak, dan terjebak kepada kemungkinan perkara negatif. Sebagainya kita tak mahu. Kita tengok dalam akhbar sekarang, mental health dah meningkat. Dan ada tendensi suicidal rates meningkat juga. Kena bantu. Juga to be very prihatin. Prihatin kepada isu ini. Soal masyarakat. Kan ini bukan soalah ekonomi aja atau kewangan. Ini ekonomi dan sosial dan sebagainya. Krisis ekonomi itu lain, ekonomi kewangan. 2008, semua ekonomi dan kewangan. Tapi ini kesihatan yang menjejas pendidikan, menjejas cara hidup kita dan akhirnya ekonomi. Jadi satu cabaran yang berat saya fikir. Cabaran yang berganda tak juga. Tak pernah berlaku sebelum. Dan ianya hadir pada satu masa yang sama dan serentak. Tan Sri. Tan Sri, saya melihat juga kepada senarai yang diberikan bahawa untuk memperkasakan, mengurangkan julat di antara Sabah dan Sarawak juga bersama dengan Semenanjung. Banyak juga perkara yang diperkatakan. Mungkin antara perkara yang diberikan nasihat juga untuk mengurangkan jurang ini, Tan Sri. Kita meningkat keterangkuman dari segi wilayah tadi. Saya cerita tadi keterangkuman dari aspek kumpulan manusia. Tapi Sabah Sarawak perlu diketengahkan dari segi kepentingan mereka. Kalau boleh kita mudahkan secara ekspor di sana, dari segi kemudahan pelabuhan dan sebagainya, kita perlu galakkan. Dan juga pelancongan Sabah Sarawak, kita Sarawak dan Sabah banyak aset-aset pelancongan yang boleh dimajukan. Bagaimana kita permudahkan di sistem penerbangan, dari sistem immigration dan sebagainya, perlu dipermudahkan. Dan juga bantuan-bantuan kewangan kepada industri kecil pelancongan di kampung-kampung di Sabah Sarawak. Community based tourism dan sebagainya. Saya dah pergi sana, nampak banyak peluang dan sebagainya. Jangan cari bagaimana saying no, how to find reason to say yes dan sebagainya. Itu saya perlu. Tan Sri melihat kepada, ialah kita dah penghujung, nak masuk 2 bulan lagi untuk menghabiskan 2022 ini, nak masuk ke tahun hadapannya, melihat kepada sebab Majlis Pemulihan Negara ini, tahapnya sekarang di mana tahap pemulihan negara kita selepas era pandemik ini, Tan Sri? Kita selesai masalah pandemik, kita masuk peringkat yang kedua. Jadi kita sedang buat perancangan untuk Majlis Pemulihan Ekonomi yang kedua yang akan menitik beratkan tentang soal bagaimana peluang-peluang pekerjaan yang baik. Bagaimana perniagaan yang lebih baik, apa dipanggil business acceleration, skilling, dengan skill upskilling dan sebagainya supaya dapat yang sesuai dengan industri yang akan muncul pada tahun 2023 berasaskan pada katakan digital economy dan sebagainya perlu. Betul. Ini pasal yang labor intensif kita yang menitik beratkan. Itu biar dia pergi ke Vietnam dan ke Indonesia, tapi yang high quality itu. Saya Maida pun ada peranan untuk industri yang lebih teknologi intensif. Okey, baik, itu satu penerangan yang sangat baik dan mungkin boleh memberikan sikit kelegaan kepada kita berkaitan dengan peranan dan juga objektif daripada Majlis Pemulihan Negara. Kita dengarkan sendiri daripada Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub, Ketua Pegawai Eksekutif MPN ataupun Majlis Pemulihan Negara. Tan Sri, selamat bertugas juga. Semoga segalanya berjalan seperti yang dirancangkan dan negara kita mampu untuk kembali bangkit menjadi antara negara kuasa besar dari sudut ekonomi dan segalanya di Asia Tenggara dan juga ke dunia secara seterusnya. Okey, kita berehat seketika. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Kerana selepas ini kita nak berbicara berkenaan dengan media sosial pula sebagai platform yang sekarang ini kerap disalah anggap dan diguna pakai. Terus kekal bersama kami di Malaysia Hari ini. Dianggarkan 4.62 bilion pengguna media sosial seluruh dunia. Dan seharian setiap daripada kita menghabiskan 2 jam 27 minit. Ini membuktikan bahawa media sosial memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Betul. Dan apabila Rena memberikan statistik itu, ini maksudnya memang kita perlu raikanlah. Kita tidak boleh menolak sepenuhnya berkaitan dengan media sosial ini. Tetapi kadang-kadang apabila kita terlebih menggunakannya sehingga dianggap satu perkara yang membazir, yang tidak ada masa depannya, itu yang membimbangkan. Sebab itu kita nak kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan satu laporan dan juga pandangan orang ramai berkaitan dengan media sosial, platform untuk attention seekers katanya. Betul ke? Jom saksikan.
Seiring perkembangan teknologi, ianya turut mempengaruhi nilai sosial untuk mendapatkan maklumat, pendapatan dan hiburan. Data terbaru daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, seramai 28 juta pengguna media sosial direkodkan di Malaysia atau 86% daripada penduduk negara ini menunjukkan amalan baharu dalam kehidupan dan aktiviti masyarakat. Kesan daripada pandemik COVID-19. Oleh itu, kemunculan pempengaruh media sosial atau dikenali sebagai influencer yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan menyumbangkan pelbagai bentuk kandungan untuk dimuat naik. Ada juga kandungan yang seolah-olah menuntut khalayak ramai mengenal pasti sendiri tujuannya dimuat naik. Adakah untuk meraih perhatian atau sekadar perkongsian? Dia nakkan perhatian untuk melariskan dia punya produk ataupun nak membantu others to promote lah. Media sosial dia ada, boleh dikatakan kategori dua pandangan lah. Membantu dengan tak membantu. Kalau guna yang cara yang betul, betul lah. Kalau tak adalah. Diorang memang minta attention lah sebab buat benda bukan-bukan kan. So memang tak patut lah buat benda bukan-bukan dekat social media macam tu. Okay. Agak nak tanya, orang yang buat konten ni, adakah diorang ni attention seeker ataupun macam mana? Saya rasa kalau yang konten joget-joget tu mungkin hiburkan diri dia lah kot. Kalau yang buat konten bermanfaat tu, okey. Okey, attention seeker ni ada banyak, tapi kita boleh tengok sendirilah daripada konten yang orang tu buat. Kalau dia ikhlas, kita boleh nampak lah dia tak ada niat untuk attention seeking lah. Kalau dia memang ada niat tu, kita boleh nampak lah daripada konten dia tu tak ikhlas, memang nak mencari perhatian. Secara umumnya, seluruh platform media menjadi rujukan kepada orang ramai. Namun sikap meraih perhatian juga mampu merobohkan kesahihan maklumat yang diterima. Tepuk dada tanya selera, kita sebagai pembaca harus bijak menapis setiap kandungan yang ingin dilihat. Itu sedikit laporan ringkas berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini, iaitu media sosial platform untuk attention seekers. Okey. Baik, kita terus nak bersama dengan 3 jejaka hebat. Jejaka hebat ni tambah satulah 3+1 lah yang berada di sofa sebab tu yang di kerusi. Kita nak perkenalkan terus di hujung sana. Oh, yelah attention seeker Langsung macam tu pula. Hujung sana lah Encik Nur Hisham Yaakob, pegawai psikologi kanan bersama kita pada pagi ini. Dan di sebelah kanannya adalah Aimar Ridwan, seorang penyanyi baru, dan juga sebelah kiri saya ni saya kira ramai yang kenal ni. Kenal. Selalu FYP ni. Esa Khalid, seorang pempengaruh media sosial. Selamat datang ketiga-tiganya. Terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, berbalik kepada topik. Kita terus nak bersama dengan Cik Nur Hisham terlebih dahulu. Media social platform attention seekers. Bagaimana kita nak takrifkan dia? Sebab kalau kita lihat, ada pelbagai manfaatnya. Dari segi kita nak menambahkan pengetahuan, berkongsi kandungan yang memberi manfaat, kemudian boleh mendekatkan jarak komunikasi. Bila sebut tentang attention seekers tu, adakah ia memberi konotasi negatif? Okey, terima kasih atas soalan dari panel semua. Yang pertama, media sosial ni seperti kita tahu bila digunakan secara berlebihan pada satu peringkat yang berlebihan meluahkan emosi dan juga luahan, dia akan mendatangkan satu kesan kepada pentafsir melihat itulah. Jadi dalam konteks ni dia sebenarnya boleh di-channelkan kepada positive way ataupun negative way. Okey. Cuma bila biasanya kalau kita nak lihat perkataan attention seeker yang ditafsirkan oleh barat ni, biasanya apabila satu perilaku tu dibuat secara kerap untuk dalam tempoh masa yang sangat kerap, meluahkan dan mendatangkan satu impact negatif kepada pendengar ataupun viewers dia, itu yang mendatangkan satu masalah. Cuma hanya dalam satu peringkat, hanya orang yang post ataupun mengeluarkan video tu ataupun aktif dalam media sosial tu, hanya dia sajalah yang tahu kenapa dia buat konten sedemikian. Cara komennya lah. Okey, alang-alang dah cakap berkenaan dengan hanya orang yang buat tu je tahu. Ini antara content creator jugalah, pengguna media sosial. Asal anda melihat kepada media sosial attention seekers ni, benar atau tidak sebenarnya? Ni kita nak tanya terus ni. Okeylah, ini saya jujur daripada hati saya. Okey, so actually every content creator kat dalam social media ni, sebab apa diorang perlukan some attention? Sebab kita tahu dekat dalam social media ni,
memang satu platform untuk orang buat duit. Okey, sebab kita tahu sekarang kan zaman social media. Social media sangat-sangat kuat sekarang ni. Semua orang boleh buat duit daripada segi live, daripada segi konten-konten mereka yang berada kat YouTube dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita bila saya fikir balik dengan sekarang ni budak-budak banyak sekarang tengok social media daripada umur setahun pun sampai ke orang tua semuanya ada di social media sekarang ni kan. Setuju. So jadi saya sebagai content creator saya harus apa? Orang cakap kena in every content that we do kita kena sentiasa be careful lah sebab kalau kita kena banyak share good things sebab kadang-kadang budak-budak ni kita ni mempunyai pengaruh yang sangat-sangat besar. Betul. Kena ada rasa tanggungjawab tu lah. Kena ada tanggungjawab tu. Kalau kita tak ada tanggungjawab tu sebab budak-budak ni macam besar-besar nak jadi apa? Besar nak jadi macam Abang Aisyah. Nak jadi macam dia. In a positive way lah. In a positive way. Okay, so dia ada dua vibe lah. Dia ada dua vibe. Sama ada kita ambil benda yang baik ataupun benda yang tak baik. Macam tu. Okey, bila menyentuh tentang benda baik dan benda tak baik ni, ada juga orang mengatakan bahawa mereka yang inginkan perhatian di media sosial ni sebab kurang kasih sayang secara fizikalnya. Setuju ataupun tidak? Kurang kasih sayang daripada siapa tu? Kurang kasih sayang tak kiralah daripada keluarga ke atau orang terdekat, dunia orang realiti. yang tersayang. Bagi saya itu tak ada juga. Tak ada juga. Awak tak ada kurang kasih sayang? Tak ada, alhamdulillah masih cukup lagi. Baik. Untuk Aiman yang sangat popular di TikTok dengan jumlah pengikutnya 100,000 lebih. Wow. Dan pastinya melihatkan kepada apabila laman media sosial ini menjadi satu perhatian, adakah anda sebenarnya juga merasakan perlu sebab sebagai penyanyi dah tentukan kita mahukan perhatian daripada peminat-peminat. Bagaimana anda mengambil daripada sudut yang positif? Saya ambil dari sudut yang positif dari segi konten-konten yang saya buat. Sebelum saya buat tu saya akan make sure konten ni memberi manfaat untuk follower dan juga pengikut saya dekat media sosial lain lah selain TikTok. Macam tu. So, selain cover, Aiman buat social eksperimen juga. Okey. Macam tu, tanya-tanya orang berkenaan move on. Dia berkait dengan lagu yang Aiman baru keluarkan. Awak jadikan tu platform betul-betul lah ke arah industri awak ni sendiri kan. Cik Syam, di mana limitnya media sosial dengan perkara sebab mereka ni mungkin bekerja dengan media sosial tapi ada yang tidak bekerja tapi terpaksa menggunakan platform itu untuk lari dari dunia realiti sebab mungkin di situ saja mereka disayangi, diberikan perhatian. Itulah macam saya cakap dalam setting universiti ni, biasa yang saya bekerja dengan setting pelajar ni, kadang-kadang mereka ada limitasi, kadang-kadang kita cakap dari konteks pelajar sendiri, kadang-kadang mereka itulah satu-satunya cara mereka nak bersuara sebab apabila mereka berada di rumah tidak siapa mendengar suara mereka. Begitu juga dengan adik-beradik, begitu juga dengan circle dia. Jadi kita terfaham terutama untuk saya nampak dalam konteks universiti lah pelajar-pelajar yang lepas saya belajar baru masuk daripada tempoh online distance lagi tu dan masuk ke setting universiti, mereka ada satu masalah-masalah yang pergaulan yang susah nak memulakan perhubungan dan mereka nampak paling mudah untuk mereka berkomunikasi adalah melalui media sosial. Tapi adakah itu tidak bagus? Sebenarnya macam saudara Aisyah cakap, dia bagus. Cuma sejauh mana kekerapan dia menggunakan dalam menciptakan konten yang tidak begitu baik, itu yang kita perlu beri perhatian lah. Dan alhamdulillah lah setakat hari ini saya percaya dalam setting-setting universiti lain juga kami sebagai penjawat kaunselor terutamanya kami biasanya akan adakan program untuk media sosial yang terbaik penggunanya. Sekarang ada program untuk media sosial juga? Adalah, kita ada. Saya buat dulu di Shah Alam lah, kita ada panggil yang influencer-influencer ni. Macam mana nak menggunakan dengan cara yang baik. Dan semalam pun saya share sekali lah. Untuk attention seeker ni, dia boleh masuk pertandingan lah. Sebab itulah satu platform yang orang akan melihat pada dia. Semalam di Shah Alam kita buat program motivator competition. Untuk seluruh UiTM itu dibawa 2 pemenang ke peringkat national level. Dan mereka pun memang social influencer juga. Dan mereka keluarkan potensial mereka dalam pertandingan. It's a good way. Aisar, anda seorang pempengaruh di media sosial dan kalau boleh dikongsikan dalam satu hari berapa kali anda muat naik kandungan di platform anda? Berapa kali tu it depends lah. Kalau macam dulu saya juga, kalau macam dulu saya kadang-kadang macam saya dengan tim saya kan, saya akan fikir macam okay guys,
sekarang ni kita ada contoh. Sebab sekarang ni dekat media sosial, at the end of the day, apa je yang influencer ni nak? Nak famous, betul? Nak ada banyak views. So bila banyak views ni, job akan banyak masuk. So saya akan plan. Contohnya kalau macam hari ni aku nak kena buat 3-4 video. First untuk apa? Untuk endorsement untuk brand ni. Untuk brand ni. So kita kena plan macam sebab kita tahu dalam setiap apa yang kita buat ni benda ni berbayar. So kadang-kadang kita macam fikir macam so klien ni dia nak video ni banyak views. Kadang-kadang bukan kita tak sedar tahu yang kita buat ni salah ke apa. Kadang-kadang kita tak terfikir terlalu panjang. Tak fikir terlalu panjang macam contohnya kalau aku buat ni akan menyentuh perasaan orang ke sensitivity. Sebab ke? awak dah cakap perkara ni, saya nak tanya sebab awak pun dalam contoh-contoh yang baik yang menjadi ikutan tu kita pujilah kan. Tapi awak tak terlari daripada dipalit beberapa kontroversi Aisyah kan? Yes, betul. Apa sebenarnya yang berlaku dan adakah itu sebahagian daripada strategi untuk attention seeker ni juga? Kalau macam dulu saya pun ada fikir macam tu. So macam tapi macam bila saya fikir balik macam benda ni is not a good way. It's not a good way sebab bila kita perlukan perhatian orang, takkan disebabkan kita perlu macam ni kita buat benda macam ni. Boleh je buat benda-benda yang baik sebenarnya. Betul. So macam dulu saya banyak buat benda-benda macam tu, tapi sekarang saya dah tinggal lah benda-benda macam tu. Saya banyak share good things je. Buat charity ke apa, share benda-benda manfaat. Sebab banyak budak-budak ikut kita. Betul. Budak-budak tak kisah umur. Sebab sekarang budak-budak diorang tidur dengan phone. Makan dengan phone, tak ada phone orang menangis. Betul tak? So macam kalau saya pergi mana-mana sekalipun macam budak ni tak pernah kita kenal kan. So macam bila aku fikir balik macam tak boleh ni kalau kita teruskan buat macam ni. Memberi satu contoh teladan yang baik untuk pengikut-pengikut Aisyah sendiri. Aiman, sebab kita tahu dunia industri muzik ini paling mudah untuk setiap daripada peminat-peminat anda tahu perkembangan terkini. Adakah itu juga salah satu cara untuk anda meraih perhatian peminat-peminat? Betul, saya setuju. Kita gunakan media sosial ni sebagai tempat untuk kita share kita punya perkembangan, so diorang boleh tahu kita apa progress kita macam tu. Limit mana yang awak tetapkan? Apa yang diorang perlu tahu? Apa yang diorang tak perlu tahu? Kadang-kadang nak share semua. Saya share girlfriend juga kan. Saya macam banyak kepada sebelum saya post tu saya plan dulu kiranya macam untuk promosi lagu ke ataupun untuk promosi konten saya ke macam tu. Jadi berkait-berkait dengan lagu juga sebenarnya. Baik, akhir sekali mungkin untuk Cik Nur Hisham lah. Kalau kita lihat memang ini adalah satu keperluan di mana ianya ada manfaat tersendiri. Tetapi bagaimana untuk kita pastikan ianya dimanfaatkan dengan cara yang baik, bukannya bertujuan untuk mengaibkan ataupun membawa satu pengisian yang negatif. Ya, ringkas saja Cik Syam. Saya rasa benda-benda ini semua bergantung dengan faktor kawalan. Apabila dan kematangan lah. Pada umur kita sekian, kita mungkin macam tadi saudara saya cakap, ketika dia muda, dia akan share benda tu kerana nak meraih perhatian. Tapi pada satu peringkat bila sampai kematangan emosi dia, kematangan pemikiran dia semua, dia kata benda tu bukan satu benda bagus sebab followers yang terdiri daripada kanak-kanak sampai ke dewasa. Dan saya nampak dekat situ adalah apabila kita boleh mengawal dengan baik cara penggunaan kita, cara kita nak share, memberikan informasi segala macam, itu sebenarnya akan memberi manfaat untuk semua orang. Baik. Baik. Dia senang cerita macam inilah ya. Kalau kita nak like, kita like. Kalau tak nak, kita swipe je. Itu macam lagu. Kan? Sebab kan sekarang tengah trend. Kita pun cubalah untuk masuk dengan trend ni. Baik. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Aisyah, Aiman dan juga Cik Nur Hisham bersama kita hari ini berkongsi. Mudah-mudahan yang baik itu kita jadikan manfaatnya, yang tak baik itu jangan sekali dibuka aibnya. Awak cakap berkenaan dengan yang baik kan? Selepas ini yang terbaik kami nak bawakan kepada anda pemenang-pemenang anugerah Seri Angkasa kan. Semuanya selepas ini di Malaysia Hari Ini.
Selamat kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Dah kecoh dah set kita ni sebab bukan hanya ada 2 pengacara saja tapi kami nak tampilkan antara bakat-bakat hebat yang telah memenangi anugerah pada malam tadi ni. Kami nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ahmad Fetri Yahya. Kita ada Mazarif Zafri Abdul Aziz. Dan juga kita ada Nur Izzati Lokman bersama dengan penyampai berita terbaik Nurliza Muhammad Zain. Tahniah semuanya. Anugerah sahabat Fetri Yahya di sana adalah pengacara TV terbaik. Jealous kita kat sini ya. Itulah tu, Mazarif Zafri. Ini siapa tak kenal, anak arwah Aziz Desa. Wartawan TV terbaik, tahniah. Dan juga sebelahnya adalah penyampai berita TV terbaik Nurliza Muhammad Zain. Kita nak baca Okay. Kemudian Nur Izzati Lokman dengan majalah TV terbaik, majalah 3 Predator Darat. Seronoknya kita pula yang rasa nervous. Okey. Semalam siapa yang boleh kongsikanlah waktu kemenangan? Fetri tak dapat bersama sebab lah. tu dia pakai bersiap pagi ni. Okey, perasaan lah. Selalu awak tanya orang perasaan orang menang kan? Itulah, saya jujurnya memang tak letak harapan sebab saingan ni hebat. Saingan hebat kan. Jadi tapi jujurnya saya betul-betul mengharapkan kemenangan ni sebab pakcik dah lama tunggu untuk lirik dah biasa dapat award. Tapi untuk host ni jarang ada award sebegini. Jadi berdoakan mengharapkan keajaiban berlaku. Tapi saya difahamkan saya host yang pertama menang melalui program dokumentari. Sebelum ni lebih kepada hiburan. Kan? Fetri dah berapa tahun sebenarnya dalam industri ni kemudian diangkat. Ini juga sebenarnya hadiah untuk karier saya. Tahun depan 20 tahun. Tepuk lagi. Ini memang ditepuk sahaja. 2 dekad di dunia penyiaran, pastinya kita memerlukan pelapis seperti Zarif sendiri. Tapi boleh? Baru 2 tahun dah menang anugerah. Itulah tu hebat ni. Hebat. Kalau boleh dikongsikanlah dari segi keupayaan sehingga dinobatkan sebagai wartawan TV terbaik. Betul. Mungkin nak cerita sikit pengalaman berada dalam dunia penyiaran. Berada dalam dunia penyiaran ni satu perkara yang sangat mencabar bagi saya sebab saya secara jujurnya mempunyai background teknikal. Memang saya minat ke arah bidang cameraman dan sebagainya. Tapi saya masuk dalam bidang ni, saya perlu belajar semua balik. Belajar bagaimana untuk buat skrip, bagaimana untuk buat laporan, bagaimana untuk buat interview orang. Dan saya juga seorang yang tak berani nak berjumpa orang. Tapi bila dah berada dalam bidang ni, saya perlu bersua dengan orang dan tanya bagaimana cara dia. Dan Alhamdulillah, ia berhasil dan hari ini menunjukkan awal hasil dulu, saya di sebelah arwah Aziz Desa. Semasa awal pencalonan dan ketika dia dahulu kerja dulu. Kali ini jelmaan dia kembali lagi. Hari ini rasa macam seronok pula interview pengacara kan. Baik, bersama dengan Nurliza sendiri, tahniah sekali lagi. Kita tepuk lagi. Hari tepuk. Okey, kalau Nurliza boleh kongsikan, kalau Fitri hampir 2 dekad dan Nurliza sendiri dalam dunia penyiaran. Okey, saya bermula pada tahun 1997 tetapi di stesen lain iaitu Metrovision. Bermakna saya dah berada di dalam lapangan lebih kurang dalam 25 tahun lah. Senior lah, senior kepada Cik Ahmad kita. Pencin, jadi kemenangan ini pastinya yalah, walaupun dah 25 tahun tapi diangkat sebagai penyampai berita TV terbaik ini kan. Mungkin boleh kongsikan tips sebab ramai nak jadi penyampai berita tapi mereka tak tahu sebenarnya jadi penyampai ini bukan hanya menyampaikan sahaja tapi lebih daripada itu. Ya, ramai yang ingat sebagai penyampai berita tugas kita ialah menyampaikan berita, baca je berita tu. Sebenarnya ia lebih daripada itu. Sebelum menyampaikan berita tu ada macam-macam lagi proses dia kan, nak kena buat voice over, nak kena mendalami dulu skrip tu, kena memahami dulu, betul tak Zarif? Jadi benda-benda macam itulah yang siapa yang berminat mereka perlu tahulah. Maknanya bukanlah kita ni baca berita sekadar membaca saja. Kita perlu faham juga berita yang kita nak baca tu. Sebelum jadi penyampai berita kena fahami, dalami dulu dunia kewartawanan. Betul. Fahami dan dalami. Awak teruskan. Baik Izzati, untuk dokumentari majalah TV terbaik bagi majalah 3 sendiri. Kita tepuk. Tepuk lagi. Bukan pertama kali kemenangan untuk Izzati secara peribadi kan. Tapi untuk anugerah Sri Angkasa ini bagaimana rasanya? Maklumlah semalam cantik tau Izzati. Hari ni tak cantik lah. Hari ni cantik. Pagi ni cantik juga. Cantik lah. Maksud saya semalam luar biasa.
awak ni. Semalam semuanya luar biasa. Okey, Zati macam mana tu? Zati. Tak, kiranya macam saya pun tak sangka juga sebenarnya dapat menang anugerah ni sebab kita punya finalis tu semua yang memang cerita yang gempak-gempak jugalah. So kita pun ada lagi satu berjaya pun ada lagi satu penghantar juga daripada Christine dengan Syahzada Jadi masa kita tengah berbual ni siapa ni tiba-tiba tengah berbual tu tiba nama pula sebut. Kita pun tak sedar sebenarnya nama Predator Darat. Nama. Predator Darat tu penceritaan berkenaan apa? Sebenarnya Predator Darat ni adalah berkisarkan tentang 10 Brigade Para. Satu tim khaslah dalam tentera darat. Jadi masa tu kita follow lama juga dalam 14 hari lebih kurang, tapi 14 hari itu bukannya direct tau. Kita kena pergi dalam 3 kali. Dan tempoh bulan berapa? 6 sampai bulan berapa tak, tapi 3 kalilah. Okey, tadi dalam kita tepuk-tepuk ni Rena, ada cameraman kita juga yang bertepuk tau. Mungkin kerana dia pun terlibat juga. Kru yang pun saya kira berperanan besar dalam setiap kemenangan ini. Cameraman utama jugalah. Betul. Ini tunggak utama kita. Terima kasih untuk semua dia cameraman Jok Rasul dengan mantu. Cameraman Jok Rasul juga. Boleh tak bawa masuk? Boleh tunjuk dia sikit nanti. Itulah dia. Dia yang tepuk paling kuat tadi. Betul. Sebab ada dengan awak tadi. Betul, ada 2 program dekat sini. Okey, kita nak tahu jugalah bila dah hampir 2 dekad menjadi pengacara pelbagai platform, pelbagai genre dalam program ini, apa lagi yang Ahmad Fitri lakukan? Itulah dia. Tapi itulah bila dah Pak Cik masuk usia 40-an ni kan. Okey. Lebih kepada nak menyumbang masyarakat. Okey, kalau saya pergi ke Palestin, okey, apa dapatan dia? Dan untuk pengalaman anda, macam Izzati ni antara individu yang banyak tolong saya. Bayangkan dia pergi ikut saya pergi Palestin, Sri Lanka, dan Sri Lanka pun kami hampir ditetaklah sebab di kawasan sensitif. Dan saya menang Jok Rasul ni episod yang saya berada di kawasan yang sensitif. Kemungkinan kita boleh ditembak secara rambang. Jadi saya tak boleh gagap-gagap ke, terus kena cakap, kena one take je macam tu. Dan cameraman ni pun dia pun kena hati-hati juga sebab di situ orang kata cepat. Orang di situ kawasan bergolak yang sensitif. Jadi pengalaman berharga ya. Asyik kena tahan je lah kan. Asyik kena tahan je kita kan. Okey, Zarif, awak punya pengalaman sehingga diangkat sebegini, apa yang paling awak ingat sekali, Zarif? Pengalaman yang paling saya tak boleh lupakan bila ialah kita bersua dengan ramai orang bila kita bertemu dengan masyarakat. Mereka mengeluh cerita tentang apa masalah yang mereka cuba sampaikan, suara mereka tidak didengari dan kita berada di tengah tu menjadi jambatan antara masyarakat dan juga pihak berkuasa terutamanya dalam mengutarakan apa pendapat orang, permasalahan mereka. Jadi itu antara pengalaman yang saya buat itu secara ikhlas. Saya tak mengharapkan okey saya cover ni nanti abang bagilah RM50 tepi ke apa, tapi saya buat tu adalah ikhlas. Saya tahu abang susah, tak apa saya tolong. Saya bagi tahu contohnya government, pihak kerajaan, pihak berkuasa untuk bantu. Ini kawasan ni terjejas dengan banjir misalnya dan ini perlu ada perhatian. Itu antara yang tidak saya dapat, yang saya lupakanlah di mana saya peranan seorang wartawan sangat penting apabila berada di lokasi terutama. Saya suka sebab awak cakap awak ni sebagai jambatan kan. Semua wartawan perlu ada semangat sebegitulah ya. Dan Nurliza sendiri, kalau kita lihat kemenangan ini pastinya menyuntik semangat lagi untuk kita terus memberi informasi dan juga maklumat yang terbaik kepada penonton-penonton kita. Ya, betul. Selain daripada itu, sebagai orang lama lah dalam bidang ni. Kakak kawasan ni tak? Kak Long. So, saya juga rasa dengan pengalaman-pengalaman yang ada sedikit tu, saya boleh kongsikan bersama dengan generasi-generasi barulah. Yang mungkin ingin menjadi penyampai di masa akan datang. Okey, dan kita juga sebenarnya turut menerima penganugerahan kategori drama TV terbaik berjudul Pencipta Pegang Waktu oleh Nur Syahila Harun Shah yang merupakan pengurus besar kanan in-house production TV3 dan juga media Prima Berhad. Untuk kemenangan ini rasanya ini boleh dianggap sebagai malam tadi sebagai malam bersejarah lah untuk media Prima Berhad. Tahniah kepada kena nikmatilah. Nikmatilah betul. Kata momen ini. Nanti insya-Allah saya pun akan cuba untuk menikmati momen ini. Tahniah sekali lagi, semoga ini menjadi pembakar semangat ya. Bukan pengakhirannya Pak Cik ya. Kita teruskan lagi perjuangan itu ya. Dapat pakai baju nak pergi malam anugerah. Saya gerak
sebab tak ada bu. Patutnya pakai bu tu. Aisyah dah pakai tadi. Tapi tak apa, terima kasih jugalah jauh terbang dari Sabah untuk bersama kami pagi ini. Terima kasih. Kita tepuk lagi dan kita nak tinggalkan anda kerana esok kita ada satu topik yang sangat menarik iaitu masak atau beli. Masak. Beli. Masak. Saya suka beli. Okey, Haiman, kita terus nak perdengarkan persembahan Ku Relakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.